kalau kita betul-betul in character, ia boleh memberikan sedikit kesan lah. Secara tiba-tiba kita terdengar ada satu bunyi yang agak di luar jangkaan lah. Masa tu dalam pukul 12 lebih, kita buat rakaman, ada orang ketuk pintu dekat pintu luar tu. Boleh dikatakan memang bukan orang sebab agak pelik dengan masa hamba nak pitang ni, kalau tak silap hamba video pengalaman pasal ni, Caltech Solar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osazuke Hikaru. Okey, alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam video Unstore Story yang ke-6. Sedar tak kita sampai dah kita ke Unstore Story yang ke-6. Daripada mula-mula sampailah ke hari ni, dan hamba nak ambil kesempatan lah untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada awak-awak yang sudi support OH kira daripada dulu sampai sekarang, daripada video eksplorasi, video pengalaman, dan sampailah ke hari ini. Sebelum kita teruskan dengan perkongsian kita pada Unstore Story yang ke-6 ni, hamba dengan duka cita lah, macam semua orang tahu video lepas hamba ada khabar untuk doa kepada arwah Siti Sarah. Jadi untuk kali ini, apa kata kalau kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Siti Sarah dan kepada ibu-ibu yang tewas ketika berjuang kerana ada penyakit COVID dan untuk menyelamatkan anak dalam kandungan, serta kepada pesakit-pesakit COVID yang telah berjumpa ataupun dijemput oleh Ilahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga roh arwah dicucuri rahmat. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita sama-samalah mendoakan supaya virus COVID-19 ni terus lenyap dari muka bumi dan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada penyakit-penyakit COVID-19 serta berikanlah kekuatan kepada para frontliner yang masih lagi berjuang. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum tu hamba nak khabar sikit lah kepada supporter, setengah supporters yang hamba faham supporter memang nak tengok sangat hamba buat video eksplorasi, tapi untuk sedia maklum kampung hamba ni kena PKPD, memang tak boleh nak keluar pergi mana-mana. Tapi buat masa ini disebabkan ada PKPD, kita keluarkanlah dulu video-video yang dalam bentuk perkongsian. Okey, Unstore Story yang ke-6 ni hamba nak ceritakanlah sedikit sebanyak di sebalik rakaman video pengalaman yang kebanyakannya tu orang dok tahu lagi bagaimana situasi hamba ketika buat rakaman video pengalaman. Adakah juga diganggu ataupun tidak? Jadi sama-sama kita kongsikan dalam Unstore Story yang ke-6. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua supporters Osazuke Hikaru. Okey, sebelum kita berkongsi pengalaman ketika melakukan aktiviti eksplorasi di sebuah rumah yang terletak di Kampung Bukit Marang ni,
Amba nak cerita sikit lah sebelum video pengalaman ni keluar. Dulu memang Amba tak ada pun konsep video pengalaman ni. Tapi kalau awak-awak nak tahu, video pengalaman ni dikeluarkan ketika kita PKP yang pertama dulu, bulan 3. Yang mula-mula kita kena PKP, masa itulah Amba tak ada idea, Amba tak ada video eksplorasi. Lepas tu Amba duk fikir, terkeluarlah video berbentukkan pengalaman ketika kita eksplorasi. Jadi alhamdulillah, selepas pada video pertama keluar tu, orang kata dapat sambutan lah, sampailah ke hari ni. Jadi rupa-rupanya video pengalaman ni penting juga sebenarnya. Sebab orang kata, contoh kalau kita tengok video eksplorasi, lepas tu kita tengok pula video pengalaman ni, bila dia digabungkan ni, dia meletup. Dah bukan, maksudnya orang kata ngang lah. Sebab kebanyakannya video eksplorasi Amba kurang cakap. Makna cakap juga tapi tak banyak sangat, sebab fokus dengan suasana alang tu. Kalau Amba cakap masa eksplorasi, bagaimana supporter-supporter yang tengok video tu nak dengar suasana malam di sesuatu kawasan yang kita explore ni. Jadi bila Amba buat keluar video explore ni, orang kata lebih terperinci dengan situasi apa yang berlaku ketika kita explore. Sebenarnya kalau ikutkan daripada diri Amba ni, antara video pengalaman dengan video eksplorasi, Amba lebih memilih untuk membuat video eksplorasi daripada video pengalaman. Sebab kalau kita keluar explore, masa tu je lah kita rasa serang, kita rasa takut, kita rasa sunyi, dah. Tapi berbeza kalau daripada bentuk video pengalaman. Sebab bila video pengalaman ni, kita duduk atas kursi, kita ingat kembali situasi yang berlaku ketika kita explore, dan kalau kita betul-betul in character, ia boleh memberikan sedikit kesan lah kepada si pencerita tersebut. Tapi benda ni tak terjadi pada semua orang, atas sesetengah orang je lah. Jadi sebab itulah video Amba, kalau orang yang memang sentiasa tengok video pengalaman Amba, daripada dulu sampai sekarang sudah ada sedikit perubahan. Kalau dulu masa Amba cerita, memang Amba 100% fokus dan Amba 100% in character. Tapi selepas banyak kejadian-kejadian yang orang kata mengganggu emosi Amba, yang mengganggu mental dan fizikal Amba, bila Amba fikir-fikir balik, Amba bukan dok fokus tetap fokus 100%, cuma Amba dok in character sangat. Sebab itulah video pengalaman ni Amba cerita secara santai-santai saja. Sebab kesan dia tu, orang kata yelah, sangat mengganggu emosi lah. Okey, di antara gangguan ketika kita membuat rakaman video pengalaman ni, ada juga footage yang tertangkap. Dan salah satu yang paling menyeramkan apabila kita buat satu video pengalaman malam tu. Saya dah ingat video mana, di mana malam tu kita buat video pengalaman. Masa tu memang in character gila-gila orang kata. Sampaikan masa kita cerita berpeluh-peluh, berdebar-debar, secara tiba-tiba kita terdengar ada satu bunyi yang agak di luar jangkaan lah. Di mana kita terdengar seperti ada orang berlari di atas rumah. Sedangkan pada masa tu anak-anak Amba sudah tidur di ruang tamu di bahagian bawah, di bahagian tingkap bawah. Dulu Amba buat video pengalaman ni di tingkap bawah, ada atas sofa, belakang tu ada background orang kata surang-surang dok. Lepas tu ada juga orang kata ada nampak jelmaan yang duduk dekat bawah belebah tu, orang kata bawah laluan tu. Sebenarnya tu mak Amba sebenarnya tu mak Amba sekodang yang bertengok Amba buat benda. Tapi gitulah, malang tu memang banyak gangguan yang kita terima. Sedangkan dulu bila kita buat video pengalaman ni, isteri saya akan berada di sebalik kamera tu, sebab dia akan monitor kita punya screen video pengalaman kita, dia monitor Amba punya audio apa semua. Jadi pada malam tu, bila kita terdengar macam ada orang berlari di atas rumah ni, Amba ada beri isyarat tangan gitu. Orang kata, mungkin Amba dalam video tu Amba kata, dengar macam orang berlari. Tapi Amba dia ingat, Amba akan cuba cari footage tu. Dan masa tu isteri Amba duduk dekat depan Amba ni, dia pun macam terkejut. Macam terkejut sebab
dia jarang mengalami situasi gangguan-gangguan macam yang pernah terjadi itulah. Jadi hamba pun kata sabar, relax, tenang. Biasalah benda-benda gini. Dan ada juga video pengalaman hamba dah ingat juga video pengalaman mana. Tapi kalau ada yang orang yang dah pernah tengok video tu, mungkin dia akan tahulah video mana-mana. Di mana pada malam tu, macam biasa, isteri saya berada di sebalik kamera ni, dan kemudian kita terdengar seperti ada orang yang mengetuk pintu. Pada malam tu masa dulu hamba contohlah ni sofa dan di sebelah kiri tu adalah pintu masuk rumah hamba. Jadi masa tu dalam pukul 12 lebih kita buat rakaman, ada orang ketuk pintu dekat pintu luar tu. Jadi masa tu memang isteri hamba cukup ketara lah. Dia takut dia takut, muka pun jadi pucat. Malam tu memang banyak gangguan yang kita terima. Jadi pada masa tu hamba kata ke isteri hamba, buat tak tahu je lah, buat tak tahu. Lepas tu bila kita teruskan rakaman, dia bunyi pula di bahagian cermin, macam orang ketuk cermin. Dan kembali pada pintu utama tu, dia mengetuk sekali lagi. Hamba sendiri pun kadang-kadang rasa rimah, kadang-kadang rasa debor tau. Sebab sedangkan kita dok kacau dia pun, tapi kita hanya bercerita. Sebab tu lah orang kata, kalau kita in character sangat, benda tu orang kata dia boleh mari. Sebab ada juga hamba tanya 2-3 orang dengan orang-orang yang pakar lah, apabila kita bercerita tentang dia, maknanya dia akan mari. Allahu alam lah, Allahu alam. Dan yang seterusnya adalah gangguan ketika kita buat video pengalaman ni. Yang ni ada footage dia. Masa hamba tengah cerita tu, hamba kerek tengok ke arah sebelah kanan. Di sebelah kanan masa tu, di bahagian tekak bawah tu, dia ada satu nakuh. Masa macam naik bulu roma dan ada bau wangi. Tapi masa tu dia dok kabur lah. Dia dok kabur. Dan masa kita teruskan perjalanan, masa tu ia ada tikar. Lepas tu tingkap tu dia lansir dia tu macam terselok sikit. Jadi kita boleh tengok keadaan di luar pada masa tu. Orang kata nampak-nampak gitulah sebab biasa daripada cahaya lampu jalan. Lepas pada kita patah balik, tu kita ada, jadi masa kita tengah cerita tu, mungkin orang tak percaya kenapa hamba cerita, tapi inilah perkara yang berlaku, di mana isteri saya pun salah seorang menjadi saksi. Mungkin ada masa kita tengah cerita tu, kita nampak macam ada orang dekat tikar tu, dia tengok kita buat video pengalaman. Boleh dikatakan memang bukan orang sebab agak pelik dengan orang kata rupa bentuk, dengan fizikal tubuh dia tu memang agak lain lah. Dan hamba tahu yang tu memang bukan orang. Tapi masa hujung-hujung tu kita safar, pandangan mata dia tu memang sangat tajam. Hamba nak cerita ni pun hamba seria, cuma hamba cerita saja santai-santai, hamba tak boleh dalam in character sangat. Jadi pada masa tu memang hamba nampak satu pandangan mata yang cukup tajam. Di setiap cermin yang terselok lansir ni kita akan nampak.
kita akan nampak dia lalu, kita akan nampak dia tengok kita. Dan pada malam tu juga, masa hamba tengah buat video pengalaman tu, isteri saya pergi ke dapur, dia nak ambil air. Jadi hamba hanya seorang-seorang saja berada di tempat yang kita syuting video pengalaman dulu atas sofa tu. Dan di depan hamba tu adalah sliding door. Sliding door. Dan agak mengejutkan pada malam tu, bila hamba tengah cerita, isteri saya duduk kat dapur, hamba nampak ada satu bayangan seperti orang perempuan yang bukan dia dok pijak tanah, dia macam terapung-apung duduk di sebalik sliding door tu. Sebab di sebalik sliding door tu kita nampak sedikit sebanyak biasang daripada cahaya lampu jalan. Jadi kita boleh nampak bentuk dia tu yang macam orang kata terapung-apung dengan pakaian yang macam macam baju kebaya gitu, lebih kurang gitulah. Macam hamba nak cerita ni pun, hamba rasa macam tak logik hamba nak kongsikan benda ni pada semua supporters. Tapi apakan daya, disebabkan tajuk kita Untold Story ni, sebab itulah hamba kongsikan perkara-perkara yang pernah terjadi pada diri hamba yang agak memang tak logik di akal kalau kita fikir. Dan seterusnya adalah gangguan ketika hamba bercerita. Hamba dah ingat dah hamba cerita benda, tapi hamba ajuk lah. Hamba ada ajuk bunyi rasanya. Selepas pada hamba buat ajuk bunyi tu, hamba rasa macam nafas hamba ni orang kata macam sekat, faham tak? Macam tiba-tiba je hamba tak boleh nak nafas. Boleh tengok dalam video tu, hamba cuba macam tarik nafas. Dia rasa mari meremang, dan ketika itulah dalam footage tu terdengar seperti dia ajuk apa yang hamba buat tadi. Saya dah reti nak ajuk bunyi dia kan, tapi seakan bunyi takut apa pula aku duduk rumah ni. Dia dah ajuk hamba cakap, cuma hamba ada buat bunyi. Lepas tu hamba rasa macam sesak nafas. Lepas tu tiba-tiba bunyi seperti dia mengajuk apa yang hamba buat. Sedangkan pada masa tu memang kita dok dengar apa sebarang bunyi benda yang pelik-pelik. Cuma hamba tertengok di sebelah bahagian kanan tu sebab hamba rasa dok sedap. Hamba dok sedap hati ke area sebelah kanan tu. Dan tiba-tiba masa itulah kita dengar bunyi macam dia ajuk hamba tu. Perkongsian yang seterusnya ni adalah perkara selepas kita mematikan video rakaman. Masa tu kita habis dah buat video pengalaman, jadi kita stop lah kamera tu dah. Dan dalam masa yang sama, selepas beberapa saat kita tekan off recording tu, kita tekan stop, dan ketika itu secara tiba-tiba lampu yang berwarna kuning yang kita buat atas kepala kita ni tiba-tiba mati. Yang peliknya, api di bahagian dapur nyala. Di bahagian masa tu kipas dekat ruang tamu pun orang kata musing, molek-molek ada. Cuma di kawasan hamba yang hamba buat video pengalaman tu, tiba lampu yang duduk atas kepala kita ni tiba-tiba mati. Masa tu isteri dengan hamba memang orang kata terkejut beruk lah. Jadi mungkin kita ingat meto padang ke tak, meto rosak ke apa benda. Jadi kita pergi, switch memang terbuka lagi. Dan bila kita tutup, lepas tu bila kita buka, nyala molek-molek ada. Jadi isteri pun dia tengok hamba tengok pun dia. Jadi hamba jah buat isyarat macam geleng-geleng kepala gitulah. Maknanya tanda abaikanlah benda-benda gini. Memang dapat otak memang kita nak berasak je. Dan pada
Dia main lapu lah pula. Nak cerita ni. Itu dari segi gangguan yang kita terima masa kita buat video rakaman pengalaman. Okey, itu adalah video dari segi bentuk gangguan ketika kita buat video rakaman pengalaman. Dan kali ini hamba nak kongsikan gangguan dari segi fizikal dan mental. Emosi tak lagi, emosi kejap lagi. Fizikal dan mental. Dulu mungkin orang tengok video pengalaman sekadar tengok dia, kita sekadar bercerita tak. Tapi di sebaliknya adalah salah satu, orang kata sedikit lah, orang kata keperitan kita membuat video pengalaman masa tu. Setiap kali kita kongsikan video pengalaman hak lepas-lepas, memang hamba boleh khabar memang ni bukan hamba tipu. Sepanjang kita bercerita tu, jantung hamba akan berdebar laju. Hamba akan berpeluh, hamba panah macam orang kata kalau letak suhu tu mungkin lebih daripada 40 darjah Celsius lah. Memang cukup panah. Kadang-kadang mata hamba berair dan kadang-kadang telinga hamba berdesing. Dan ada juga satu malam tu bila hamba start nak cerita, orang kata hamba pitang. Masa hamba nak pitang ni, kalau tak silap hamba video pengalaman pasal ni Caltech Solar. Masa tu memang hamba rasa pitang, hamba rasa pening, dan cerita tu memang salah satu tekanan yang cukup tinggi lah. Itu yang hamba alami pada masa tu. Saya buat rakaman di bahagian sebelah tu, saya ada ambil rakaman di bahagian tingkat atas. Ada juga setiap kali hamba nak cerita tu, hamba rasa macam ada sesuatu yang berada di dalam tekak hamba. Setiap kali hamba nak cerita macam ada sesuatu tu nak keluar. Bukan nak mutah, dia rasa macam ada benda yang seketul macam jepuk pisang lah. Contoh, jepuk pisang kecil tu bukan besar tu. Hak besar ni mampu kerah hamba. Hak kecil tu tak. Hak kecil tu jadi macam dia main kat tekak ni. Sekejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Tu masa tu kalau tak silap hamba video pasal di Gopeng masa ni, kalau tak silap hamba lah. Jadi ada satu malam tu, ni agak mengejutkan hamba jugalah sebab masa dulu kalau hamba dan cerita, hamba just fokus pada kamera dan hamba tengok di sebelah kiri kanan lah. Maknanya hamba dah tengok dah isteri hamba buat benda tau. Lepas pada hamba habis buat video pengalaman tu, masa tu hamba baru sedar yang isteri hamba tu dia tertidur. Dia tertidur. Jadi masa hamba gerak dia tu agak di luar jangkaan lah. Masa hamba sentuh dia tu, hamba rasa tubuh dia panas. Lepas tu dia kabur dia pening kepala. Dia kabur pening kepala dan dia kata cerita malam ni memang berat dia kabur. Itu adalah gangguan dari segi fizikal dan mental lah. Dan itu adalah saya melibatkan isteri saya dalam video pengalaman. Lepas pada tu hamba dah ambil sebab hamba tak boh. Orang kata kesang apabila kita cerita tu kena pada isteri kita. Siapa tak sayang bini kita tak, daripada dia sakit gitu, baik kita tanggung seorang-seorang. Dan kalau awak-awak nak tahu juga, ini perkara ni memang berlaku sampai ke hari ini, di mana setiap kali kalau kita bercerita, jarang sebenarnya rakaman pada malam tu berjaya 100%. Macam malam ni, macam hamba buat video sekarang ni pun, hamba tak tahu sama ada perjalanan video ni berjalan dengan lancar ataupun tidak. Sebab apa? Sebab kebanyakannya bila kita buat video pengalaman, hamba tak tahu benda ni jadi sebab masalah teknikal ataupun sebaliknya. Sebab macam hamba dah banyak kali benda tu berlaku dan hamba cuba kaji dan hamba adalah jawapan hamba sendiri. Maknanya ada juga masalah tu terjadi sebab teknikal.
dan kebanyakannya apa yang berlaku adalah di sebaliknya. Sebab apa? Sebab bila kita tahu, kita yang buat video pengalaman ni, kita yang terbiasa dengan shooting, editing ni, jadi kita faham sedikit sebanyak tu bukan berlaku disebabkan masalah teknikal. Ada juga kita buat video pengalaman, siap dah buat rakaman, dan macam biasa Amba bila dah siap video pengalaman ni, Amba akan tengok balik. Amba akan tengok balik apa benda yang kurang dan apa benda yang tak kurang. Jadi masa malang tu, video tu kalau dulu sekali kita shooting memang sejam lebih, sejam 30 minit, dan kita potong, jadilah 40 minit apa semua dah. Jadi bila dah kita check apa semua, kita abaikan je lah. Jadi esok bila kita nak transfer video tu dalam komputer, agak mengejutkan juga, sebab footage video rakaman tu tak ada, hilang daripada awal sampailah akhir. Yang peliknya dulu, setiap Amba kali buat video pengalaman, setiap 10 minit tu Amba akan stop. 10 minit. Bayangkan daripada awal 10 minit yang pertama tu sampai yang terakhir tu, tak ada dalam telefon Amba. Ferah tu maknanya hanya Allah sajalah yang tahu. Bagaimana mungkin video tu boleh hilang, sedangkan malam tu Amba dah check satu persatu daripada awal sampai akhir. Jadi tiba-tiba bila kita tengok pula tak ada. Jadi orang kata perik lah. Kita nak buat balik video tu memang agak perik lah. Amba bukan nak cerita secara terperinci sebenarnya, sebab cerita ni adalah cerita alam gaib, alam yang dok ramai orang boleh cerita yang ramai orang dok tahu, dan ada juga orang yang dok alami benda ni. Jadi kalau Amba nak cerita secara 100% dengan keadaan diri Amba sebagai seorang content creator ni, agak tak bersesuaian lah. Kecuali ustaz-ustaz yang pakar dalam bidang gaib ni. Cuma Amba boleh cerita sikit-sikit gitulah. Sebab banyakkannya orang yang terlibat dalam bidang aktiviti eksplorasi ni, banyak kali mereka terdedah dengan perkara yang di luar jangkaan. Jadi Amba just kongsi sikit-sikit je lah. Yang lain-lain kalau nak tahu lagi, lebih rujuk pada ustaz-ustaz lah. Okey, itu dari segi gangguan daripada fizikal dan mental. Dan kali ni Amba akan kongsikan gangguan dari segi emosi. Dan disebabkan itulah Amba banyak buat perubahan mengenai dengan video pengalaman. Yang pertama, Amba dah ajak dah bini Amba ikut buat rakaman video pengalaman. Yang kedua, Amba cerita 100% Amba fokus, tapi Amba dok in character sangat. Memang Amba dok in character sangat, sebab Amba dok tahan dah dengan gangguan-gangguan yang berlaku. Dan yang ketiga adalah Amba nak keselesaan diri Amba. Maknanya kalau dulu memang Amba kata tiap kali Amba buat video pengalaman, Amba rasa tak selesa, dan Amba rasa macam ianya memudaratkan diri Amba. Amba tak boleh kalau boleh benda-benda tu memudaratkan Amba semata-mata Amba nak menzahirkan ataupun nak buat video tu complete untuk sedap ditonton. Amba kena fikir juga, Amba ada isteri, Amba ada anak-anak, dan Amba takut benda tu memberikan kemudaratan kepada diri Amba. Maknanya Amba kena fikir banyak benda yang Amba fikir, dan tak apalah sekarang ni kita buat win-win situation. 50 dalam in character, 50 orang kata main-main angin lah kata orang. Kalau kita rasa lain sikit situasi tu, kita akan slow sikit. Lebih kurang gitulah. Mengenai dengan gangguan emosi ni, banyak berlaku ketika Amba nak tidur lah. Maknanya setiap kali Amba nak tidur, Amba akan diganggu dengan orang kata dok teruk sangat, tapi ia mengganggulah emosi Amba. Sebagai contoh bila kita nak tidur, Amba akan terdengar balik apa yang Amba ceritakan dalam video rakaman tersebut. Maknanya contoh tadi Amba cerita pasal Caltech Salor. Setiap kali Amba nak tidur, apa yang Amba ceritakan tadi tu seperti dimainkan semula dekat telinga Amba, sampai kan Amba tak boleh nak tidur. Malam tu Amba ada cerita tentang gangguan-gangguan yang berlaku ketika Amba eksplorasi. Maknanya contohlah Amba kata Amba cerita pasal pintu
ataupun tingkap diketuk ke apa semua. Jadi pada malam tu bila hamba nak tidur, benda tu berlaku. Dok sokmo, tapi ada kalanya video tu berlaku gangguan sama seperti hamba ceritakan. Dan kebanyakannya hamba terima gangguan emosi ni ketika hamba tidur lah, ya. Kita tidur, kadang-kadang hamba berada di lokasi yang hamba ceritakan tu. Contoh hamba cerita pasal di Banglo General. Contoh, malam tu hamba akan bermimpi hamba akan berada di situ pula. Ada beberapa kejadian yang mengganggu ketiduran hamba lah. Tapi yang paling banyak sekali yang hamba terima adalah kita kena tindih lah masa kita tidur tu. Sebab apa? Sebab malam tu bila kita cerita pasal video pengalaman ni, kita cerita dan kita kongsikan benda-benda yang orang kata melibatkan aura yang negatif ni, orang kata beri efek lah pada tubuh kita sebab kita dah cerita benda-benda yang negatif dah. Jadi tubuh kita akan jadi negatif dan ianya terus membawa kepada waktu tidur kita. Okey, pada masa tu banyak kali kena hamba okey lagi lah, hamba okey lagi. Tapi bila dah melibatkan isteri hamba, pada melibatkan anak hamba buat keputusan lepas pada tu hamba ubah sedikit konsep video pengalaman tu. Dan alhamdulillah sehingga sekarang ni, walaupun hamba buat video pengalaman macam hamba buat khabar tadi, win-win situation, alhamdulillah malam isteri hamba, anak hamba ni orang kata cukup aman damai lah, kata orang. Nak buat video pengalaman ni tak mudah sebenarnya. Tak mudah sebenarnya sebab di sebalik video pengalaman tu memang orang kata agak menyerangkan jugalah. Sebab apa yang kita kongsikan tu sebab kita duduk dekat rumah kita. Berbanding situasi kita yang keluar explore di tempat-tempat gitu. Bagi hamba, jujur hamba kata hamba lebih suka keluar eksplorasi daripada bercerita tentang pengalaman yang hamba pernah lalui. Sebab macam hamba cerita tadilah yang sebelum-sebelum ni apa yang berlaku, tetapi disebabkan hamba dah ubah konsep hamba, dan syukur alhamdulillah jangan bimbang, di mana setiap kali hamba keluar explore, hamba akan keluarkan video pengalaman juga. Sebab ada juga hamba terima PM daripada supporters lah yang dia ada masalah penglihatan sebenarnya. Apabila saya keluarkan video pengalaman tu, dia dapat menikmati suasana hamba eksplorasi di sesuatu tempat. Jadi insyaAllah hamba akan teruskan dengan video pengalaman ni. Walau apa pun yang berlaku, kita sebarkanlah perkara-perkara yang orang boleh ambil sebagai satu pengajaran dan iktibar lah. Jadi insyaAllah untuk video Untold Story yang ke-7 ini ada satu tajuk yang bagi hamba sangat menarik lah untuk supporter ketahui perkara yang berlaku kepada diri hamba selepas hamba eksplorasi di sesuatu tempat tu. Tajuk tu hamba sipang dulu, insyaAllah akan keluar dalam tengok berbolak secepat yang mungkin insyaAllah. Itu orang kata gangguan gagak orang kata. Okey, jadi kepada semua supporters, saya takat itu saja perkongsian hamba berkenaan dengan di sebalik takbir video pengalaman yang pernah hamba buat dulu dan sekarang. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton video ni daripada awal dan sampai akhir. Minta maaf banyak-banyak di sepanjang hamba keluarkan video Untold Story ni tidak memuaskan hati kepada supporter untuk apabila menonton video daripada OH. Minta maaf banyak-banyak, percayalah cakap hamba, di mana hamba sentiasa cuba untuk buat yang terbaik. Tapi kalau ada kelemahan tu, hamba mohon maaf banyak-banyak, dan insyaAllah hamba akan terus mencuba. Jadi kepada semua, jangan lupa doakan kepada hamba dan malah kepada content creator yang lain supaya mereka dapat menghasilkan video-video yang menarik untuk dipertontonkan. Cuma apa yang hamba nak sampaikan adalah lain padang, lain belalang.
lain orang, lain pengalaman. Kita kagum dengan orang yang hebat kerana kita masih belum kenal yang maha hebat. Wayang adalah hidup, hidup adalah wayang, skrip sudah tertulis dan direkturnya adalah Allah yang satu. Jadi kepada semua, jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.